أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sayyiban nafi'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat ditemukan pada pagi ini. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. Seterusnya seperti biasa kita mengikuti pengajian ataupun kuliah kita seperti biasa insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita masih lagi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita masuk dalam hadis yang ke-179 daripada Jabir bin Abdullah berkata, atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina wa dhabhna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma wa fil hadis qissah. Sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami, lalu kami menyembelih seekor kambing untuk beliau. Rasulullah SAW berkata, seolah-olah keluarga ini tahu bahawa aku menyukai daging kambing. Kisah pada hadis ini cukup panjang. Dan Rasulullah SAW, seperti mana hadis yang sebelum ini kita lalui, di antara yang Rasulullah SAW suka makan adalah daging kambing. Tapi part yang dia suka makan adalah yang bahagian bahagian depan. Itu dia paling suka. Orang kata apa? Lem shank. Boleh? Lem shank lah. Itu lem shank pun mahal tau. Kan? Terutama kalau yang fresh mahal. Kita di Malaysia tu yang mahal. Kalau saya tahu kita tahu sekarang dekat negara Arab macam mana, sebab dunia ni sekarang harga dah berubah-ubah, perubahan harga tu, subhanallah. Alright, seterusnya adalah daripada Muhammad bin Al-Munkadir daripada Jabir berkata sorry kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu wa dakhala ala imra'atin min al-ansar فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقداع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بألالة من ألالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ثم يتوضأ. Rasulullah SAW keluar dan aku bersamanya. Lalu beliau masuk menemui seorang wanita daripada kalangan Ansar. Wanita itu lalu menyembelih seekor kambing untuk menjamu beliau. Rasulullah SAW makan, kemudian wanita itu menghidangkan sebekas kurma basah, lalu baginda makan. Kemudian Rasulullah SAW berwuduk dan bersolat zuhur. Kemudian pergi wanita tadi mendatangi beliau dengan membawa sisa-sisa kambing yang beliau makan tadi. Maka beliau pun makan dan kemudian melaksanakan solat asar tanpa berwuduk lagi. Kisah ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita Ansar yang menyembelih kambing kepada Rasulullah SAW. Dia sembelih, perempuan. Ini maknanya apa? Wanita ni dia boleh sembelih kambing, sembelih binatang lah. Maknanya sembelihan dia sah untuk dimakan oleh kita lelaki. Kalau ikut riwayat kita orang dulu-dulu, perempuan tak boleh sembelih. Betul tak? Kita dah anggap bahawa perempuan ni tak boleh sembelih.
dan sembelihan dia tu tak boleh kita makan. So kalau macam mana lelaki tu kalau keluar lama pergi musafir ke, isteri pula teringin nak makan ayam kampung macam tu, dia cari-cari orang lain nak sembelih tak ada. Takkan nak tunggu suami nak balik kan, suami lambat lagi nak balik. So tengoklah ayam kat bawah rumah tu sembelih. Sekarang ni tak ada lah ayam bawah rumah, rumah pun rendah semua. Nak cari ayam bawah rumah macam mana kan. Kalau dulu-dulu zaman Telau Jedau, salam mana salam umak bau gugur kan. Lah. Susah pergi umak bau. Cari ayam kapur. Kan? So dia sembelih lah, sembelih dia masak ni. Alhamdulillah. Dulu kita takut mana boleh perempuan sembelih. Dululah cerita dulu ni. Ni hadis ni menunjukkan bahawa wanita boleh menyembelih haiwan ternakan, haiwan apa saja. Haiwan yang halal lah. Jangan haiwan tak halal sembelih pula. Kan? So dalam keadaan macam mana sekalipun wanita dia boleh sembelih. Sama ada daripada kalau dalam keadaan haid pun dia boleh sah untuk binatang yang disembelih tu dimakan. Dalam hadis Sahih Bukhari pun disebutkan inna imratan dhabahat syatan bihajrin fasila Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalika fa'amara bi akliha. Jadi cerita dia sama jugalah. Dan wanita tersebut menyembelih sembelihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kambing dia sembelih kan. Bukan sebarang. Kambing sembelih. Kita seperti mana yang gue lepas kata, kita seekor kambing kita terkial-kial nak sembelih tu. Ni dia perempuan sembelih kambing, bayangkan. Punya dah ganas. Bukanlah ganas maksudnya, Masya Allah. Ceramah naik. Second ceramah. Itu ceramah dapur. Kemudian daripada Ummu Al-Mundhir berkata, dakhala alayya Rasulullah SAW wa ma'ahu Ali walana dawalin mu'allaqatun. Sorry, hadis tadi nak cerita lupa nak cakap. Kemudian dia bagi Rasulullah apa? Rutab, buah kurma yang separuh masak. Dia bagi Rasulullah makan. Jadi kita tahu bahawa Rasulullah dengan kurma ni berpisah tiada. So memang dia suka makan. Minggu lepas kata offer, siapa nak makan kurma? Nak kurma, kata rumah masih banyak lagi kurma. Kan? So budaya orang kita ni, kurma ni memang hanya dimakan di bulan puasa saja. Bulan puasa kalau ada anak yang lahir kan, untuk tahnik anak. Selain daripada tu susah makan. Dan bukan budaya, mungkin kita katakan bukan budaya kot. Tapi orang kata apa, elok je kita ada kurma dekat rumah, letak dekat balang, bagi anak-anak makan. Daripada kita dok bagi makan coklat, gula-gula, kan, lollipop, benda-benda kedai ya. Kena tu kita tahu, yalah sekali-sekala mungkin boleh lah, tapi kalau selalu susah je. So because of orang hospital ada, dan kita takut kandungan-kandungan benda yang boleh so something pewarna kan digunakan, yang mungkin boleh menjejaskan buah pinggang anak-anak tu. Yang kena jaga awal-awal, manisnya kena jaga. Betul lah, kita dulu kita makan sebarang. Tak ada apa, tak ada masalah kan. Tu zaman dulu. Sekarang ni kena macam-macam kan, macam-macam orang letak dekat makanan dan sebagainya. Dia punya Allah dia apa? Mudah-mudahan sihat. That's why dalam Malaysia ni, kalau nak apply JAKIM, bukan setakat maksud halal tu, tak ada benda tu.
macam-macam tuan haji faham benda tu kan. Apply halal tu bukan setakat benda tu dari segi kebersihan. Lepas tu dia panggil halal thayyibah, thayyibah yang baik, yang tidak memudaratkan kesihatan kan. That's why dia ada dos, dia punya sukatan dia kalau dia letak dekat makanan kan, tak ada lebih. Suatu yang Islam nitik beratkan. Kalau kedai-kedai makan, sepatutnya kedai-kedai makan orang Islam kena apply halal, betul tak Ji? Sepatutnya. Jadi bukan hanya disebabkan binatang yang diharamkan oleh Allah SWT tu. Kalau kita nak Islam tu lebih daripada tu. Dia kata halalan thayyib. Thayyib tu baik. So baik itu meliputi semua benda. Makanan disediakan itu bersih, tempat tu kena bersih kan. Kalau orang makan tu taklah memudaratkan. Kalau disediakan makanan tu bersih, persekitarannya bersih kan. Orang tengok pun tempat makan pun Masya Allah selesa. Macam tu lah. Di antaranya lah, banyak lagi tu kan. Jadi kalau daripada yang memasaknya kena bersih, semua bersih. Itu sepatutnya, maksudnya halalan thayyibah tu. Bukan setakat halal, thayyib lagi, baik lagi. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat tadi, kembali pada hadis tadi sebelum ni, maknanya kita tengok Rasulullah SAW dari segi makanan beliau, subhanallah, jadi benda-benda yang kita rasa jarang kita makan, macam saya kata tadi makan kurma kan, kita perbiasakan. Terutama saya katakan anak-anak lah, bagi mereka makan benda gitu. Kemudian seterusnya kita sambung balik. Dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyyun wa lana dawal mu'allaqatun, qala fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa Aliyyun ma'ahu ya'kul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyyun mah ya Ali fa innaka naqatun, qalat fajalasa alaihi Aliyyun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, qala waja'altu lahum silqan wa sha'iran, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali min hadha fa asib fa inna hadha awfaqu laka. Rasulullah SAW datang ke rumahku bersama Ali. Kami memiliki beberapa tangkai kurma yang kami gantung. Rasulullah SAW dan Ali makan kurma itu. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada Ali, berhenti wahai Ali, kamu baru sahaja sembuh daripada sakit. Ali pun duduk manakala Rasulullah SAW meneruskan makan. Lalu aku menghidangkan lobak dan gandum untuk mereka. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, inilah yang sepatutnya kamu makan, sebab makanan-makanan ini lebih baik untukmu. Kerana Rasulullah menghalang Ali daripada makan ketika mana dia baru sembuh daripada sakit. Kan Rasulullah tahu mana benda yang baik untuk dimakan ketika itu untuk Ali. Macam kita lah kan. Kalau seorang tu didiagnose dia sakit, adalah makanan-makanan yang tak boleh dimakan kan. Kalau dia ada kencing manis, dia tak boleh makan benda yang sepatutnya tak dimakan kan. Doktor kata tak boleh, ini kurangkan dan sebagainya. Bukan tak suruh terus, kalau suruh susah pula kan. Dia ada dia punya kadar-kadar yang dia boleh makan. Orang darah tinggi, apa yang dia tak boleh makan kan. Tiba-tiba tadi minat sangat makan ikan masin, nak juga ikan masin. Makan ikan masin juga. Kalau naik darah, faham je lah. Sebab susah juga kadang-kadang orang terbiasa makan ikan masin ni nanti. Kalau dia tak ada ikan masin goreng lepas masa makan, dia tak macam ada something yang hilang. Sesuatu benda yang tidak menyelerakan dia. Mesti ada yang masin-masin. Ikan masin lah terutama. Walaupun ikan masin dia kurang dimasinkan, kurang masinnya, tapi dia nak makan juga. Oleh kerana ada sakit darah tinggi, dihalang untuk makan benda gitu, tapi nak juga ambil. Jadi macam tu lah. Tapi kalau dah kena pula,
baru ingat balik, tapi dah sihat pula nak makan lagi. Macam tu lah. Jadi makanan ni kadang-kadang tuan-tuan, walaupun dia baik untuk dimakan, tapi ada masa tertentu dia tak boleh. Itu kita faham semua. Jadi Islam ni Rasulullah SAW mengajar kepada kita apa yang disebutkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah kata berhenti mah dia. Berhenti makan. Jangan makan benda tu. Walaupun dia baik, taib, tapi atas alasan tertentu kita tak boleh makan. Sama lah macam kita. Ada satu tahap kita tak boleh makan benda tu, tak boleh makan. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fa yaqulu 'indaka ghada fa aqulu la, qalat fa yaqulu inni sha'imun, qalat fa atani yawman fa qultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatan, qala wa ma hiya, qultu hisun, qala ama anni asbahtu sha'iman, qala thumma akala. Rasulullah SAW datang dan bertanya kepadaku, kepada Aisyah, adakah kamu punya makanan? Aku menjawab tidak. Lalu baginda berkata, jika begitu aku berpuasa pada hari yang lain. Rasulullah SAW datang dan aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, ada hadiah untuk kita. Baginda bertanya, apakah hadiah itu? Aku menjawab, haisun. Rasulullah berkata, aku sebenarnya sudah berpuasa sejak pagi tadi. Lalu baginda memakan pemberian itu. Masya Allah. Jadi haisun tuan-tuan, makanan yang dicampur mentega dengan tepung, macam tu lah, yang digaul, yang dibagi, yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Bukan disedekah. Dia tahu bahawa Rasulullah tak menerima sedekah. Demikian juga ahlul bait yang mengaku sebagai ahlul bait. Kalau dia mengaku sampai sekarang, mana dia tak terima sedekah. Kalau bagi kepada ini sedekah dia terima, itu bukan ahlul bait. Yang ahlul bait ni apa? Yang dia hanya menerima sedekah, hadiah, terbalik. Dia hanya menerima hadiah saja. Kalau sedekah tak. Faham? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisahnya Rasulullah, tengok, subhanallah, kat rumah tak ada makanan. Tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ada tak apa-apa yang saya boleh jamah? Yang saya boleh kunyap-kunyap lah, kata orang baik, kata orang situ. Orang Melayu kan, nak boleh dikunyap-kunyap. Aisyah ada, saya ada apa makanan. So kemudian apa? Ada orang hadiah pula pada. Ada hadiah yang orang berikan. Haisun tadi lah, haisun namanya. Tepung yang dicampur dengan mentega. Istilah macam tu lah. So benda tu makan. So pagi tadi Rasulullah sampai tengah hari dia dah puasa lah. Puasa sebab tadi makan dah. Orang mula puasa je lah, kan? Pada puasa. So ada hadiah tersebut orang bagi. Dia orang bagi apa? Batalkan puasa dia makan. Ini puasa sunat kan, bukan puasa wajib. Kalau puasa Ramadan mana boleh kan? Ini puasa sunat. Nak cerita tuan-tuan, kalau orang panggil ni, ada pada hadis ni ulama mengatakan apa? Yang pertama adalah puasa sunat dia harus niat pada waktu pagi kan. Pada waktu pagi dia harus niat. Diharuskan lah. Kalau tak ada makanan masa tu, saya puasa puasa sunat, tak ada makanan. So kalau orang panggil seperti mana yang sebutkan tadi, kita tengah berpuasa sunat ni, tengah puasa contoh Isnin Khamis dan sebagainya kan. So kebetulan orang panggil kita pergi makan, pergilah undang kita, undangan apa-apa je lah, jangan undangan maksiat sudah lah. Contohnya Tuan Haji, Tuan Imam, nanti ada pesta karaoke dekat rumah, datang ada makan-makan. Takkan nak panggil Tuan Imam pesta karaoke. Nak jemput Tuan Imam lah, ada karaoke, lepas ni lepas tahlil lah ada karaoke sikit-sikit. Dan teruk bunyi dia, panggil Tuan Imam kan. Ataupun panggil ahli apa,
Contoh apa nama ahli masjid, insya-Allah tuan imam dengan jemaah sekalian ada majlis tahlil rumah saya sikit-sikit dan disusuli dengan pertandingan karaoke. Itu yang mana nak doa selamatnya? Mana yang nak diselamatkan? Yang nak karaoke tu kan yang tuan rumah tadi. Ini kesalahan kita, tuan. Kalau nak buat doa selamat, buatlah doa selamat, janganlah disusuli dengan karaoke. Kadang kita heran kadang-kadang tuan rumah ni tak sensitif. Ini kesalahan yang sangat besar bagi saya. Tuan rumah ada TV besar dekat rumah ataupun TV tak berapa besar sangat. Lepas habis tahlil kan, doa selamat kan, konon nak menghiburkan tetamu, dia buka karaoke kat rumah. Lepas tu dia sediakan tetamu, dia ingat niat dia tu ikhlas, bagus untuk menghiburkan. Buka lah karaoke, mula-mula lagu 60-an, 70-an. Semangatlah Tok Imam ni lagu 60-an. Menggamit nostalgia. Kan? Lagu SG Bank, lagu apa kan? Seronok. Tapi bagi macam ni salah, tuan-tuan. Jangan dibiasakan tetamu-tetamu yang datang tu. Janganlah dicampurkan benda yang kita tadi duk baca Quran, duk doa pada Allah, ya Allah kau selamatkanlah tuan rumah, memurahkanlah rezeki, tiba-tiba dicampur benda-benda yang macam tu. Tuan, kalau nak ada karaoke lepas tu tutup semua pintu rumah tu, pergi karaoke sampai ke pagi tak ada masalah. Yang penting suara tu tak keluar rumah. Yang tak ada masalah. Nak karaoke suami isteri tak ada masalah. Syaratnya orang luar tak dengar. Sampai nak terkeluar dia punya urat leher pun tak masalah. Sebab nak karaoke sangat, gian sangat. Baru beli speaker benda kan kat rumah. Ni nak cerita dalam rumah sendirilah, orang tak kacau. Tapi kalau dah ada anak dan sebagainya, tak usahlah. Kan nak karaoke orang kesian kat anak. Kan terutamanya kalau ada orang tua dekat rumah. Kan? Sebab mereka belum tua lagi. Kalau dah tua baru tahu macam mana masa kan. Baru tahu sensitifnya telinga orang tua ni. Kita rasa telinga ni masih segar lagi, bolehlah kalau buka masuk dalam kereta kita pasang volume tu sampai habis. Dia punya duduk dah dalam tu kan. Tapi bila dah berusia nak pasang suara kuat tu sensitif. Kan? Macam tu lah, dia kat rumah sama juga lah. Kan? Islam ni cantik, tuan-tuan. So jangan dicampurkan benda-benda macam tu. So panggil dengan tuan imam. Lepas tu tuan imam pula dia suruh tu karaoke. Larat je. Kan? Musibah, tuan-tuan. Datang doa selamat atau tahlil, campur benda tu. Satu lagi saya perhatikan, yang biasa kita tengok panggil tuan imam. Ini saya minta maaf, saya cakap, tuan-tuan. Panggil tuan imam baca tahlil, baca doa selamat, tuan rumah pergi melelau, merokok dekat luar rumah. Dari segi adab tak kena. Adab tak kena. Tuan rumah kena layan tetamu. Tiba-tiba tuan rumah pergi melepak merokok dengan orang kat luar. Ni siapa yang nak diselamatkan ni? Yang nak didoakan selamat tuan rumah ke makanan? Ada? Ini kesilapan kita, tuan-tuan. Kan? Kita dah panggil, jomlah baca doa selamat, suruh wakilkan baca dekat selamat untuk kita. Tiba-tiba kita dekat luar, cerita pumpang-pumpang, ada siri kuliah dekat luar pula. Yang untuk imam ni sungguh-sungguh ni nak cepatkan habis. Nak cepatkan habis sebab tuan rumah tak ada kat sana. Nak baca doa selamat. Saya silap tuan imam baca doa selamat untuk dia seorang. Kan? Dah tuan rumah tak ada. Saya selalu perhatikan itu sebab kita kan orang jemput baca doa selamat kat rumah. Kita dah perhati tuan rumah pergi mana. Kan? Tapi duduk kat mana? Tak tahu. Saya eloknya duduklah sama-sama. Amin ya Allah, amin, amin.
Sebab dia wakilkan imam tu untuk bacakan doa selamat untuk dia. Tiba-tiba dia hilang. Tu saya kata doa selamat untuk siapa sebenarnya? Untuk tuan imam kan, untuk dia. Duduklah sekali kan, dari segi adab macam tu. Nak baca tahlil, duduklah sekali. Ni hilang di mana? Itu yang buruk lah kita tengok. Yang tak baik, duduk sekali. Ini tuan rumah dia pula sibuk mencari sirih, sibuk mencari rokok nak bagi orang. Okay. Orang kita tak tahulah zaman sekarang kita tak banyak. Kalau dulu macam tu lah. Dia sibuk, igau no, arik igau no. Oh why lah. Sigop, masa sigop selaya rokok ya. Dulu benda tu aib tuan-tuan. Kalau tak disediakan seolah tuan rumah tu nampak macam keadaan telanjang lah. Kan? Tak disediakan. Kan? Mesti ada. Sekarang ni nak beli rokok pun terketar-ketar sekarang. Punya mahal. Kan? Kan? Nak bagi dia fikir macam mana. Kan? Ya, dulu dihidang rokok. Sekarang ni orang hidang rokok masuk dalam ni. Mahal. Tambah kalau rokok yang berjenama Dunhill dan sebagainya. Oi, mahal berapa sekarang? Siapa tahu? Siapa yang merokok kat sini? 15 20 kan? Kuda putih. Dulu laki apa? Laki Strike. Marlboro dulunya. Subhanallah. Perilis. Dulu macam tu lah. Sebab tu kata tuan rumah ni dia sajikan benda tu. Sekarang perubahan dia dah tak nampak kan. Tak ada kampung-kampung ada sikit-sikit lah. Paling pun rokok kirai. Rokok kirai, rokok raun. Rokok yang main calit kat mulut tu. Temis. Itu dululah. Dia sibuk cari benda tu. Yang tuan imam ni khusyuknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rokok. Tak khusyuk tuan imam. So cari rokok. Marilah orang rokok, orang galak yo, mai berdapur, belas berdapur. Hingau. Tuan imam zikir punya lah khusyuk tuan imam. Dengar orang kat dapur sana hilang khusyuk dia. Kalau tuan imam pula rokok. Tak khusyuk lagi. Allahu Akbar. Itu hakikatnya apa? Budaya yang harus kita ubah kan? Sekarang ni alhamdulillah lah tak. Sekarang ni pakai catering je. Masuk datang masuk. Kan? Allah. Kalau kenduri kahwin pun kena ada section tempat merokok. Tempat merokok. Kan? Sekarang kan mana boleh merokok kat kedai. Betul tak? Dilarang merokok kan? Di masjid pun tak boleh. Ada tak tempat larangan merokok? Masjid Darussalam boleh kot. Tak boleh saja melawak. Tak ada kan? So kat kenduri kahwin pun sama juga. Larangan. Ada tempat khusus untuk merokok. Sebab apa? Dia untuk budak-budak ni tak elok kan? Budak-budak orang yang datang, bukan semua orang suka berokok kan? Dia kata Ustaz merokok tak boleh, vape boleh. Tengok dia pandai. Saya tak merokok Ustaz, saya nge-vape sekarang ni 2 kali 5 lah tu. Okey, kita teruskan. So kita faham maknanya kalau orang berpuasa tu, kalau orang panggil kita, jemput kita ke rumah, itu sebagai adab jugalah kan? Orang panggil kita ke rumah, dia tengah puasa, sunat kan? So tuan rumah ni dah masak lah, dah sedia ni masak. Biasanya masak bukan seminit 2 minit, betul tak? Masak ni dia kena potong semua, kena sedia, kena basuh dan semua.
sebagainya. Mungkin dia masak pada pagi tu, dia jemput dia tengah hari tu petang. Penat kan? Tiba-tiba kita datang rumah dia, saya puasa. Kan? Dengan muka yang rasa alimnya, saya puasa. Kan? Ataupun rasa macam amal Masya Allah, saya puasa. Tuan-tuan, orang panggil ke rumah makan lah. Itu sebagai adab. Penat dah rumah. Dia panggil kita datang rumah dengan ikhlas dan sebagainya, panggil kita makan. Walaupun kita rasa makanan yang dihidangkan tu taklah seberapa, bagi kita lah, bagi kita taklah seberapa, tapi bagi dia benda tu Masya Allah, itu je kemampuan yang dia ada. Kan? Walaupun kita nampak telur masak merah, telur tuan, masak telur mata sebagainya, kan, bersambalkan ikan bilis. Apa nampak biasa, tapi ikan bilis sekarang mahal tuan. Kilo 40 lebih. Yang dah kopah, yang belah, mahal lah sekarang. So walaupun dalam keadaan yang kita rasakan bahawa makanan tu tak seberapa bagi kita, tapi bagi orang dia, benda tu Masya Allah, dia panggil tu dengan niat yang subhanallah, makan dia lah. So tadi kita puasa, kita tak apalah, buka puasa demi untuk menghormati ini sebagai adab. Kita dijemput. Kecuali lah kalau kita pergi kedai makan. Kedai makan, kita tahu tempat tu kedai makan. Kalau awal-awal kita rasa jom kita sarapan, puasa, itu tak ada masalah. Sebab dia jemput ke kedai makan tahu kedai makan, bukan dia sediakan. Kan? Dia pun tak rancang panggil kita. Tiba-tiba dia panggil, jom ngopi-ngopi, dia kata. Tak apalah, saya puasa hari ni. Itu tak ada masalah. Ni kalau dia panggil ke rumah ni, apa panggil ke rumah, apalah salahnya? Bukannya selalu dia panggil, mungkin setahun, 2 tahun sekali dia panggil kan? Ataupun setahun sekali sebelum hari raya puasa, sebelum Ramadan. Kan? Kenduri arwah, dia kata. Kata lawa baik ya. Ruah lagi. Kalimat ruah kan? Penyak ruah Melayu ya. So kita orang sini yang buat je tu. Tempat lain tak jumpa. Penyak ruah sebelum Ramadan. Bebai rasa kau tempat dak orang. Muka naik. Kan? Ni tahu ada orang di Semanggang lah. Kedai tu, tapi tempat lain rasanya tak ada lah. Kita kat sini je rasanya. Wallahualam lah, wallahualam. Kita ada, biasanya kita buat kenduri arwah sebelum Ramadan. Kebiasaan orang kita buat. Sekali je panggil kan, sekali je dia panggil. Kita pula bila sekali je dia panggil, kita kata puasa. Yalah kita puasa apa? Orang kata apa, puasa sunat kan. Apalah salahnya. Kita hari tu tak puasa, dia panggil. Allahu Akbar. So kemudian satu lagi hadis lah sebelum kita berhenti. Daripada Umar bin Hafs bin Riyas berkata, daripada bapaku, daripada Muhammad bin Al-Yahya Al-Aslami, daripada Yazid bin Abi Umayyah Al-Awwar, daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir fa wada'a 'alayha tamratan wa qala hadhi idamu hadhi wa akala. Aku melihat, ini hadis dhaif. Ini hadis yang lemah lah. Okey, ini hadis yang terakhir dalam bab ni. Daripada Humaid, daripada Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ath-thufl. Qala Abdullah, ya'ni ma baqiya min at-ta'am. Rasulullah SAW sangat menyukai as-sufl. Abdullah berkata iaitu lebihan makanan. Saki baki makanan yang kita makan itu Rasulullah suka makan. Maknanya apa? Apabila kita makan tu kena bersih. Jangan ada dekat pinggan kita, talam kita. Ada lagi nasi yang
berbaki. Itu Rasulullah pun makan, bukan Rasulullah makan nasi, nak cerita apa yang orang kata apa yang baki-baki makanan tu Rasulullah suka makan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah dia, sebab kita tak tahu di mana letaknya keberkatan makanan tersebut. Okay, sebab itu Rasulullah dia jilat jari jemari dia pada makan. 3 jari. Dia suka jilat. Lepas tu dia jilat. Sebab apa? Tak tahu dekat mana dia punya keberkatan dia, dekat mana. Sebab tu yang makanan yang saki-baki yang ada pada pinggan ataupun talam tu kita makan. Jangan dibuang. Okay. Ni cerita dia, kalau zaman Rasulullah dia makan, orang Arab kan dia suka makan roti kan. Kita tengok cerita dia, Rasulullah suka makan roti. Orang Arab banyak makan roti lah kalau pergi negara Arab. Nasi dia makan, nasi Arab lah. Nasi Arab dia makan. Tapi nasi kalau biasaannya orang Arab ni bukan nak cerita zaman Rasulullah, ni cerita zaman moden sekarang. Biasaannya orang Arab sensitif apabila dia makan roti. Kalau roti tu tak habis, dia sensitif juga. Macam kita sensitif nasi yang tak habis. Sebab itu makanan utama kita. Kan? Tapi kalau dia nasi tak habis, dia relax. Tapi kalau roti, tu lain. Yang kita roti pun tak sensitif, nasi pun tak sensitif. Dua-dua tak sensitif. Kan? Tak boleh nasi tu ada lah dalam bekas pinggan, buang. Kita dah buang. Macam tu juga roti. Jadi Rasulullah ni dari segi contoh yang dia bagikan, dia suka tu makan yang lebihan-lebihan makanan tu dia makan. So orang tak makan, dia makan. Keberkatan itu yang penting sekali. Tak tahu dekat mana yang Allah nak letak keberkatan pada makanan kita makan. Kadang-kadang anak-anak dia tengok makan pun tak habis, kita kesian. Yang jadi mangsa bapak lah. Bapak yang makan lebihan makanan anak kan. Tengok anak tak makan habis, suruh makan macam nak makan. Pasal lagi kita makan, bapak makan, bapak dan mak makan kan. Jadi wallahu alam. Jadi setakat itu tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu sekalimat sendiri. Qul qawli hadza wa sallallahu alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.